Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita berjumpa lagi. Lama lah tak jumpa noh. Minta maaf lah, saya sibuk sikit berkaitan dengan tingkatan 5 SPM tu. Okey, so hari ni baru boleh lah nak buat balik video kita. Okey. So untuk hari ni kita akan sambung balik. Last kita berhenti berkaitan dengan separuh hayat kot. Saya tak ingatlah saya berhenti separuh hayat dah masuk ke belum. Tak apalah, saya ulang balik noh berkaitan dengan separuh ayat. So untuk kali ni pakai buku teks yang mudah tu. Leceh pula nak buat nota PowerPoint tu. Okey. So separuh hayat ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif mereput. Okey. So separuh hayat ni disimbolkan sebagai T setengah. T subscript setengah. Okey. So, separuh hayat. Maksudnya dia akan kurang separuh. Okey. Contoh kat sini. Kalau awak tengok dekat sini. Adalah proses. Okey. Apabila suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil. Nukleus yang baru terbentuk juga mungkin tak stabil. Okey. Dia contoh dia. Okey, kita tengok contoh sini. Ini adalah uranium. Uranium tak stabil. So, bila tak stabil. Dia akan mengalami reputan radioaktif. Okey, tak stabil, mengalami reputan radioaktif. Masih tak stabil, reputan radioaktif lagi. Masih tak stabil, reputan radioaktif. Sampai satu tahap, dia akan jadi elemen yang lebih stabil. So, bila jadi elemen yang stabil, dia akan stop kat situ. Dia tak mengalami dah reputan radioaktif. Okey, boleh faham tak? So, daripada nukleus yang tidak stabil, akan menjadi nukleus baru. Mungkin tak stabil juga, jadi nukleus baru lagi. Mungkin tak stabil juga, jadi nukleus baru lagi. Sampai satu tahap, dia dapat nukleus baru yang lebih stabil. So, bila kat situ, dia stop dah mengalami reputan radioaktif. Okey. So, dia ada satu siri reputan. Banyak. So, satu siri reputan. Okey. Contoh kat sini. So, kalau awak tengok kat sini. Ini adalah siri reputan. Daripada uranium 238 menjadi plumber 206 dan separuh hayat masing-masing. Okey. Tengoklah contoh . Okey. So daripada uranium 23892, so dia mengalami reputan menjadi thorium 23490 dengan membebaskan zarah alfa. Ni reputan alfa. Ni reputan alfa. Okey. So, separuh hayat dia adalah 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. Maksud dia apa? Proses ni, daripada uranium dan thorium ni pun, dah makan masa 4.5 juta tahun. No? Bukan. 4.5 darab 10 kuasa 9. So, dia akan ada 8 kosong. 4,500 juta tahun. Maksudnya lah. Ke 450 juta tahun. Tengok sini ya. Okey. So, daripada thorium, nak pergi kepada PA. PA ni apa? Saya lupa lah. Okey. Dia akan membebaskan jenis reputan dia. Reputan beta. Okey. Tempoh dia kesat 24.1 hari. Masih tak stabil. Tukar balik uranium. Tapi uranium 23492. 1.8 minit. Masih tak stabil. Tukar lagi di sini. Masih tak stabil. Okey. Dia mengalami beberapa siri reputan radioaktif. Sampai akhir sekali dia jadi plumber. Okey. Plumber ni dah stabil dah. So bila dah stabil, dia tak mengalami reputan. Dia akan duduk kekal sebagai plumber. Okey. So yang kalau awak tengok dekat sini. Okey, ada panah ni. Yang atas ni adalah jenis reputan dia. Ada alfa, ada beta, ada alfa, ada beta, ada gamma. Okey. Yang bawah ni adalah dia punya separuh hayat. Okey, boleh faham tak? Itu yang dikatakan sebagai separuh hayat. So, daripada sini pergi sini dia jadi separuh dah. Dia punya bilangan asal nukleus asal ni dah jadi separuh dah. Jangan tengok nombor proton, jangan tengok nombor nukleon. Bukan dia adalah dia punya nukleus. Tak apa, sekejap kita tengok apa benda yang kurang sampai separuh tu. Okey, itu yang pertama.
Okey. Unsur uranium 238 dia mempunyai separuh hayat yang panjang, iaitu kira-kira 5,000 juta tahun. So, tempoh daripada uranium 238 nak jadi plumber 206 yang lebih stabil, dia perlukan 5,000 juta tahun. So, satu tempoh yang agak panjang. Okey. Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Okey. So, bla 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 bla. Okey. Sebab apa dia mengambil masa daripada uranium pergi plumber sampai 5,000 juta tahun? Disebabkan oleh kadar perebutan yang rendah. So, dia kadar perebutan yang rendah maksudnya dia memerlukan tempoh yang panjang untuk mengalami reputan. Okey. So, reputan-reputan radioaktif ni lah yang diguna pakai oleh ahli geologi untuk menentukan usia bumi kita. So, dia akan kaji usia bumi kita berdasarkan, kalau contoh kes ni, berdasarkan batu granit lah. So, dia tahulah usia bumi kita ni berapa puluh ribu tahun, berapa juta tahun, no? Okey. Itu salah satu fungsi. Apa fungsi bagi reputan radioaktif? Okey. Boleh faham, no? Itu sedikit contoh lah. Banyak lagi lah. Saya rasa dalam buku teks saya tengok kalau ada lagi, no? Okey. Ni. Ya. Okey. Ini adalah konsep separuh hayat. Sikit. Ini dalam bentuk siri reputan. Nampak? Konsep separuh hayat juga boleh dinyatakan dalam bentuk siri reputan seperti berikut. Okey, N0 ni adalah nukleus asal. Okey, mengalami separuh hayat, jadilah N0 per 2. Mengalami lagi separuh hayat, jadilah N0 per 4. Mengalami lagi separuh hayat, jadilah N0 per 0. Bla 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 dan seterusnya. Okey, apa benda N0 tu? Okey, tengok sini. Saya tunjuk kat awak satu. Okey. Sana saya nak buka PowerPoint, boleh pakai pen PowerPoint. Saya buka Word. Boleh pakai pen Word. Sana. Alhamdulillah. Okey, kita akan berjumpa nanti. Awak akan buka sekolah 5 bulan 4. Semua tahu kan? Tetapi 5 bulan 4 tu saya masih tak main sekolah. Saya terlibat dengan penandaan kertas. Okey. Saya akan main sekolah 11 bulan kot. 11 bulan 4 ke 12 bulan 4 saya akan main sekolah. 11 kot saya rasa. Okey, time tu baru kita akan jumpa, no. So, tak apalah, apa-apa pun nanti saya akan memasukkan saya akan bagi video lah, no. So, apa benda yang kita belajar dalam video ni? Apa benda yang kita belajar dalam video ni? So, saya takkan ulang lah, no. Saya takkan ulang dah. So, kalau awak nak, tengok je lah video-video ni, no. Bab-bab mudah je, bab-bab yang melibatkan pengiraan yang detail, saya tak guna pakai video lah. Mana nak on pen ni? Insert. Sana. Tengah on pen lah. Draw. Sorry. Lambat sikit. Laptop saya pun slow. Okey, ada pen sini. Okey. So, tengok sini lah. Okey, kalau awak tengok sini, N0 mengalami separuh hayat. Dia jadi N0 per 2. Okey. So, lah ni. N0. Dia jadi separuh hayat. Okey. 1 per 2. Dia jadi N0 per 2. Lepas tu, separuh hayat lagi. Dia akan jadi N0 per 4. Okey, apa benda per 4, apa benda per 2. Okey, benda ni awak tak payah hafal sebenarnya. Okey, katakanlah awak asal ada nukleus tu 100. So, dia mengalami separuh hayat. Separuh, maksudnya nilai dia kurang separuh. So, dia akan jadi 100 per 2. Dapat apa? 50. Okey. Mengalami separuh hayat lagi.
dia akan jadi pula, okey, N0 juga per 4. Dia akan jadi 25. Atau nak lebih mudah, tak payah duk apa N0 tu. 100 sini, 100 bagi 2 dapat 50. Mengalami separuh hayat lagi. 50 bagi 2 dapat 25. Mengalami separuh hayat lagi. 25 bagi 2 dapat 12.5. So tak payah dah nak apa N0 per 4. Lepas tu sini dia akan jadi N0 per 8. Sini dia akan jadi N0 per 16. Okey, tak payah dah. So dapat nilai yang ini 100 bahagi 2 separuh hayat pertama. Dapat jawapan ni bahagi 2 separuh hayat kedua. Dapat jawapan ni bahagi 2 mengalami dah separuh hayat yang ketiga. Senang je, konsep separuh hayat ni senang je. Okey. Boleh tak? Okey, kita view balik. Okey, tengok sini. Ini perubahan bilangan nukleus dalam 5 separuh hayat. Okey. Ini N0, N0 per 2 macam ni. N0 per 4, N0 per 8, N0 per 16, N0 per 32. Okey. Okey, ni pun sama juga. Nak mudah tengok gambar rajah ni. Okey. Asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64. 64 yang warna berwarna ni adalah nukleus radioaktif yang masih belum mereput. So, dia tak stabil. Dia tak stabil, dia mengalami reputan tapi dia tak stabil. Okey. So, separuh hayat yang pertama, dia akan tinggal separuh dah. Daripada 64, dah tinggal 32. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. Okey. 64, 32. Separuh hayat yang pertama. Separuh hayat yang kedua. Daripada 32, dah tinggal 16. Okey. Separuh hayat yang ketiga. Daripada 16, dah tinggal 8. Separuh hayat yang keempat. Daripada 8, dah tinggal 4. Separuh hayat yang kelima. Daripada 4, dah tinggal 2. Separuh hayat yang keenam. 2 tinggal 1. Proses ni akan berulang sehingga kita dapat satu nukleus yang stabil. So, bila stabil, stop lah. Untuk kes tadi, uranium 238 menjadi pelambung. Pelambung apa tadi? 206. Uranium 238, so dia mengalami beberapa siri reputan. Jarang dia nak buat satu siri reputan saja. Mesti banyak. Okey. So, dia akan berubah daripada satu unsur, daripada satu nukleus ke nukleus lain. Ubah lagi ke nukleus lain, ubah lagi ke nukleus lain, sampai satu tahap dia stabil. So, bila dia stabil, dia tak mengalami dah reputan radioaktif. Dan dia melibatkan 3 siri reputan tu lah. Gamma, pereputan gamma, alpha, beta, gamma. Okey. Ini adalah graf lengkung. Bagi reputan radioaktif. So, kalau awak tengok dekat sini. Okey. N0. N0 ni bukannya N kosong no. N0 ni adalah bilangan awal. Okey, so dia jadi separuh. So, itu masa dia. N per 4 adalah separuh daripada N0. Ini masa dia. N per 8 ni adalah separuh daripada N0 per 8. Per 4. No? Okey. So, ini ada dua garisan. Okey. Satu tu yang warna oranye ni adalah kadar reputan yang tinggi. So, yang ini adalah kadar reputan yang rendah. Okey. So, tengok kalau kadar reputan yang tinggi. Kadar reputan yang tinggi. Masa yang diambil untuk separuh hayat lebih singkat. Nampak tak singkat masa dia? Kecil lagi. Kalau kadar reputan yang rendah, masa diambil untuk separuh hayat tinggi. Nampak? Tinggi setengah. Okey, itu beza antara dua ni. Okey. So, masa kita ni dah 14 minit lebih. Okey. Saya akan sambung video seterusnya.